Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan Sarofizah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Brunei Half Marathon dan Pesta Disember Brunei ke-9 kerjasama kukuh pelbagai agensi dalam memastikan pelaksanaan program pelancongan yang lancar dan berkesan. Penggubalan buku garis panduan menangani gangguan di tempat kerja dalam perkhidmatan awam, langkah proaktif memperkukuh budaya profesionalisme dan kesejahteraan psikologi di tempat kerja. 52 pegawai dan kaki tangan Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya yang bersara diraikan pada Majlis Penyampaian Cenderamata Persaraan bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Keuangan dan Ekonomi, majlis berlangsung petang tadi di kementerian berkenaan. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Majlis bertujuan memberi penghargaan kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan yang telah bersara dan menghargai jasa dan bakti yang telah dicurahkan semasa bertugas di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Buku garis panduan menangani gangguan di tempat kerja dalam perkhidmatan awam di negara Brunei Darussalam digubal sebagai langkah proaktif untuk memperkukuh budaya profesionalisme, kesaksamaan dan kesejahteraan psikologi di tempat kerja. Majlis pelancaran buku berkenaan berlangsung pagi tadi di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Garis panduan menjelaskan definisi dan jenis-jenis gangguan seperti penyalahgunaan kuasa, buli, gangguan seksual dan gangguan psikologi di samping memperincikan tata cara pengendalian aduan secara rasmi dan tidak rasmi. Melaluinya, semua kementerian dan jabatan dapat memahami dengan jelas peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan sekaligus memastikan persekitaran kerja yang lebih selamat, kondusif dan bebas daripada gangguan. Majlis dianjurkan oleh Bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi syarahan Mabim. Acara merupakan salah satu daripada program Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Mabim dan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Syarahan antara lain sebagai wahana perkongsian ilmu dan pertukaran idea serantau antara negara anggota Mabim di samping menyebar luas perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berperanan sebagai bahasa ilmu tinggi. Hadir Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada tahun ini, buat julung-julung kalinya, syarahan Mabim diadakan secara fizikal dan dalam talian. Syarahan dibentangkan oleh Haji Awang Muhammad Abduh bin Haji Awang Damit, Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan tajuk Antara Kod dan Kaligrafi, Etika dan Estetika Pemeliharaan Bahasa Melayu dalam Era Kecerdasan Buatan. Brunei Half Marathon 2025 dilancarkan hari ini sekaligus menandakan bermulanya Pesta Disember Brunei ke-9. Ikuti bahan beritanya dalam segmen sukan seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana.
Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong melalui bahagian belia menganjurkan program Sehari Bersama Belia. Program berlangsung pagi tadi di Pusat Tingkatan 6 Tutong. Program memberi pendedahan kepada belia mengenai program yang dilaksanakan di samping memperkenalkan perkhidmatan dan peluang belia untuk berkembang melalui program yang disediakan oleh Jabatan Belia dan Sukan. 40 pelajar dari pusat berkenaan menyertai program tersebut yang antaranya diisikan dengan aktiviti kepimpinan dan kerjasama, taklimat dan sesi soal jawab. Program dihasrat dapat menggalakkan penglibatan aktif belia dalam aktiviti berkualiti yang menyumbang kepada pembangunan diri. Program Sehari Bersama Belia ini dapat membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan ia juga dapat memperkembangkan kepercayaan diri dan kepimpinan. Program ini sangatlah bermanfaat kepada kami sebagai belia. Sangat membantu saya dalam meningkatkan kemahiran dalam bercakap dan membuatkan saya lebih aktif bersama kawan-kawan saya. Program ini juga dapat melatih saya untuk menjadi seorang yang pemimpin yang berguna di masa hadapan. Satu pendedahan yang bagus untuk kami, di mana kami dapat belajar bagaimana untuk bekerjasama dan berkomunikasi dalam satu pasukan, dan di samping itu juga kami dapat menyampaikan idea-idea dengan lebih efektif. 30 belia dan belia wanis masjid seluruh negara menyertai program Muzakarah yang bertujuan memperkukuh jaringan kepimpinan belia masjid, meningkatkan kompetensi pengurusan organisasi serta memantapkan hala tuju gerakan belia masjid di peringkat kebangsaan. Program Muzakarah diharap dapat menjadi platform berterusan bagi memperkasa barisan kepimpinan belia masjid ke arah gerak kerja yang lebih tersusun, berstrategik dan memberi impak signifikan kepada pembangunan ummah di negara ini. Program berlangsung di Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Perkongsian khas bertajuk Belia Masjid and the Big Why memberi pendedahan mengenai nilai, visi dan motivasi utama yang mendorong penglibatan belia bukan sahaja dalam pengimarahan masjid, bahkan pembangunan masyarakat. Program termasuk sesi kemahiran pemerkasaan dengan para peserta berkongsi ilmu dan pengalaman dalam mengurus organisasi secara efektif. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis perniagaan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong berikutan sebuah syarikat di daerah Tutong dikenakan kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021-30. Syarikat Chop Eng Seng Kio dikenakan kompaun $2,000 Brunei kerana membuang dan melonggok sampah sarap serta tidak menyediakan tempat pembuangan sampah. Syarikat tersebut diberikan masa 7 hari untuk menjelaskan denda. Beberapa premis makanan di negara Brunei Darussalam telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit bagi bulan Oktober 2025 sama ada bagi permohonan baharu atau memperbaharui oleh Majlis Ugama Islam Brunei. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan setakat ini 24 premis diberikan kelulusan bagi permohonan baharu sijil halal dengan 5 diberikan permit. Manakala 18 permohonan membaharui diberi kelulusan sijil halal dengan 5 diberikan permit. Bagi senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang telah diberikan sijil halal atau permit Majlis Ugama Islam Brunei, layari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama atau boleh merujuk Instagram bahagian kawalan makanan halal. Jalan Pangkalan Kiulab ditutup sepenuhnya bermula esok 30 November hingga 13 Disember.
Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam disebabkan kerja-kerja pembaikan paip, pembentong dan penutup lurang pembentungan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Sektor pelancongan negara menyaksikan pertumbuhan yang sangat menggalakkan sejak beberapa tahun kebelakangan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan perkara tersebut semasa Majlis Pelancaran Brunei Half Marathon 2025 sekaligus menandakan bermulanya Pesta Disember Brunei ke-9. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin turut menggariskan penganjuran acara-acara seperti maraton memainkan peranan utama dalam menarik pelancong dari luar negara dan seterusnya mempromosikan negara sebagai destinasi utama pelancong di rantau ini. Launching of the Brunei Half Marathon and the 9th Brunei December Festival amplifies the strong collaboration shared among various agencies, the government, the private sector, in ensuring the smooth and effective implementation of the tourism program and stimulate the growth of the industry in the country. Brunei Half Marathon 2025 dibawakan oleh Aerotech Sports Event Management dan Penerbangan Diraja Brunei. Diadakan bagi mempromosikan gaya hidup sihat serta memperkasakan negara sebagai destinasi sukan serantau. Pelancaran acara tersebut berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas. Aspek keselamatan dan kebajikan peserta Brunei Half Marathon 2025 dititik beratkan menjelang berlangsungnya larian bermula malam ini. Beberapa aid station didirikan di beberapa checkpoint bagi menyediakan rawatan asas serta bantuan segera. Ambulans juga disediakan semasa acara berlangsung jika berlaku kecemasan. Dalam memastikan peserta berlari dalam keadaan selamat, stesen minuman disediakan bagi mengelakkan masalah dehidrasi. Bagi keselesaan peserta, kemudahan tandas disediakan di beberapa checkpoint tertentu sepanjang acara berlangsung. Selain atlet luar negara, penganjuran Brunei Half Marathon 2025 sempena Pesta Disember Brunei ke-9 turut menarik beberapa pempengaruh dari luar negara. Kru RTB menemubual beberapa pempengaruh yang menzahirkan keterucaan mereka untuk mengikuti acara larian tersebut. Sometimes I run 100 kilometres and it's about just pushing yourself and your boundaries and just knowing what you can and can't achieve. I think it's really important to show other people that anything is possible, and hopefully through my content I'm inspiring people just to try something new. Saya tahu jambatan ini menghubungkan dua daerah Brunei yang dulunya kena masuk ikut Malaysia, but now you boleh easily access kan. So one an experience untuk berlari dekat jambatan yang very iconic. Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG ke-14 menutup tirainya semalam dengan majlis penutupan rasmi berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, acara menghimpunkan lebih 900 atlet pelajar dari 10 buah negara ASEAN untuk bertanding dalam 8 acara sukan. Majlis menyaksikan penyataan penutupan rasmi oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi jawatan kuasa eksekutif ASG ke-14 diikuti dengan upacara penyerahan bendera Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN kepada Indonesia sebagai tuan rumah ASG ke-15. Juga memeriahkan majlis persembahan kebudayaan oleh pelajar-pelajar dari sekolah kerajaan dan swasta.